Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan kuliah kita pada pagi ini, kita akan mulakan dengan kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita dan Allah memberikan kesembuhan buat guru kita Fadil Ustaz Nazri yang tak dapat hadir pada pagi ini, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat serta merahmati mereka yang lebih dahulu meninggalkan kita. Ala hadhihi niyyah syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kasihi barisan ahli jatuh kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan ustaz, tuan-tuan haji, puan hajah, saudara-saudari sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali, dan insya-Allah saya akan menyambung kembali perbincangan hadis yang kita bicarakan pada kesempatan minggu lepas. Dan saya pun sebenarnya menggantikan Fadilatul Guru kita, Fadil Ustaz Nazri yang tak dapat hadir pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan di perpanjangan buat beliau insya-Allah. Dalam kesempatan lepas kita bicarakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ini tuan-tuan salah seorang yang beriwayat hadis yang jarang sangat diperkatakan oleh ulama-ulama yang mengkaji beriwayat hadis. Tinggal lagi dalam catatan mereka, Nawas bin Sam'an antara sahabat yang pernah menerima selipar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bagi selipar pada Nawas bin Sam'an, dan Nawas terima selipar tersebut. Di samping hadis yang kita bicarakan pada pagi ini bersumberkan daripada Nawas. Dan kita sempat sebut pada kesempatan lepas, bila Dajjal laknatullah ini turun di atas muka bumi, dia turun dalam tempoh 40 hari. Hari pertama seumpama setahun, hari yang kedua seumpama sebulan, hari yang ketiga macam seminggu, dan hari yang keempat dia seperti mana hari-hari biasa. Yang ulama telah tolong kira dan himpunkan bilangan-bilangan hari itu, mereka simpulkan dalam jumlah 14 bulan 14 hari. 14 bulan 14 hari, tuan-tuan darab tengok dan tambah tengok jadi berapa. Jangan pula jadikan nombor 1414 pula. Dia ada juga geng-geng yang macam tu. Kita ingat dia main kuliah tulis catat apa semua ni, rupanya main nombor pun dah. Yang cari jawapan buah kuih pun dah. Ingat mengaji cantik dah, bukan main cantik, punya dia catat benda-benda yang boleh membantu dia. Yang kita betul. Jadi 14 bulan 14 hari dia turun dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sehingga para sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, macam mana kami nak sembahyang saat itu?
Qulna ya Rasulullah ara'aita al-yawma alladhi kassana atakfina fihi salatu yawmin? Qala la walakin uqduru lah. Kata Nawas, kami bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, khabarkanlah kiranya kepada kami, berilah fatwa kepada kami pada hari yang engkau bilang satu hari macam setahun ni, adakah memadai kami sembahyang 5 kali saja pada waktu itu? Sebab kau bilang satu hari cuma panjang dia macam setahun. Adakah memadai kami sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu ni dalam tempoh yang sehari macam setahun ni? Padat ke tidak kami nak sembahyang begitu? Ini persoalan para sahabat yang menarik dan mencuit perhatian kita. Dalam banyak-banyak benda yang patut dia bimbang, yang patut dia khawatirkan, yang patut kita rasa lah kalau kita berada pada posisi itu, mungkin orang akan sibuk, mana kami nak lari ya Rasulullah, nak pergi mana ini, berhadapan dengan Dajjal apa semua ni. Dah, sahabat tanya, kalau hidup pada hari yang macam setahun ni, nak sembahyang macam mana? Padan dengan 5 waktu je kan? Ataupun bagaimana? Nabi kata, la, tidak memadai sembahyang ketika itu hanya dengan 5 waktu sahaja. Walakin uqdurulah, dan hendaklah kamu qadarkan, boleh sekalian kamu bagi. Nabi suruh kita buat kadar. Duduk pada masa tu, kita kena tengok kadar waktu di dunia biasa ni, ikut takvim biasa ni, macam mana waktu solat pada hari-hari biasa. Bagaimanakah kadarnya itu tuan-tuan? Contoh, hari pertama yang Dajjal turun tu, di sini para ulama melahirkan beberapa hukum fiqh berdasarkan apa yang Nabi sebut uqdurulah. Yang ulama tafsirkan ketika itu, kalaulah di dunia sekarang ini sekitar jam 4.35 masuk subuh, dan zuhur masuk sekitar 12 subuh. Daripada 4.30 hingga pergi 12 subuh tu ada berapa jam? Taruhlah 8 jam. Maka sewaktu di akhir zaman, waktu Dajjal turun tu nanti, penduduk dunia saat tu senantiasa kena tengok jam. Dia tidur dah, dia makan dah, apa semua, tengok-tengok, dah 8 jam dah ni, zuhur dah masuk dah. Kalau hari biasa, Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Walaupun waktu tu masih suasana macam sekarang, gelap gelita di luar tu, baru saya lepas subuh, bukan cerah lagi pun. Walaupun ketika itu masih lagi gelap macam ni, sembahyang zuhur. Lepas tu daripada zuhur pergi waktu asar, asar sekitar 3.30, 3.40, dikadarkan waktu tu dalam 3 jam lebih. Maka lepas daripada sembahyang zuhur, waktu yang gelap-gelap ini, diteruskan aktiviti macam biasa, tengoklah 3 jam, sembahyang asar. Walaupun waktu tu duduk subuh lagi. Bayangkan setahun. Tidak memadai solat itu dilakukan dan dilaksanakan padan dengan 5 waktu yang tidak, kerana fitnah Dajjal cukup menakutkan saat. Daripada sinilah para ulama menetapkan beberapa hukum fiqh. Salah satunya yang menjadi garis panduan kepada majlis fatwa kebangsaan sewaktu mereka memutuskan bila Malaysia hantar Syekh Muzaffar Syukur sebagai angkasawan pertama Malaysia. Ada kata angkasawan, ada kata pelancong angkasa, sebab dia bukan pergi sampai bulan pun, pergi 300 km. Kita kalau tahu 300 km jalan darat sadakan. Sadakan apa lah? Apa? Tak ada tu, atas sikit. Kalau darat ni dia 300 km naik atas, belum lagi sampai apa bulan ke apa, baru sampai di ISS, International Space Station, kan? Pusat
kajian angkasa 300 km di ruang udara. Dia pergi situ. Jadi ISS ni tuan-tuan, dia jenis bergerak juga. Dia bukan stay di satu tempat tu, dia ikut orbit, dia bergerak juga. Yang tempat Syekh Muzaffar pergi. Jadi Majlis Fatwa Malaysia yang menghimpunkan mufti-mufti seluruh tanah air bincang. Dia ni Syekh Muzaffar ni orang Islam, nama pun start dengan Syekh, galala. So dia kena jaga sembahyang. Maka sembahyangnya macam mana, dia orang bincang ketika itu. Maka sebahagian daripada tuan-tuan mufti kita mengemukakan hadis ini, ukdurulah, kena ikut qadar. Waktu Syekh Muzaffar duduk dalam ISS tu, ngam-ngam dia limpas di kawasan bawah ni Czechoslovakia. Waktu Czechos sekarang pada masa tu sembahyang apa? Dia kena sembahyang pada waktu tu jamak dan qasar. Lepas tu dia teruskan kerja dia pula. Nanti cukup time waktu di bawah ni negara mana? Pakistan contoh, ikut pula time Pakistan untuk sembahyang jamak maghrib isya contoh. Pusing pula nanti time mana sembahyang subuh. Dia dah tahu dah kiraan masa tu, sampai situ dia kena sembahyang subuh ikut waktu di bawah. Ukdurulah, ikut waktu di bawah. Sama dengan orang yang masuk dalam kapal selam, orang yang bergerak dengan kapal selam, yang mencari ataupun dalam misi penyelamat dan sebagainya, dia ni duduk dalam air. Orang tu cakap kami duduk atas bumi, kami tahu lah ikut waktu mana. Dia duduk dalam air pun tuan-tuan, ukdurulah, dia ikut waktu. Dia ni berada di perairan mana yang terdekat dengan dia. Sama juga dengan kes orang yang puasa. Orang yang berpuasa di tempat yang tidak ada waktu yang macam kita di tempat-tempat biasa ni. Contoh di Antartika, kutub utara dan kutub selatan, ada yang panjang siangnya 6 bulan. Panjang siang tu 6 bulan. Waktu bila nak sukai, mau puasa terus, sukainya 6 bulan pula. Berarti ada yang ke bawah pula 6 bulan malam. Yang ni sukai terus, tak pandai-pandai puasa. Lepas sukai sahur, malam terus geng-geng ni yang 6 bulan di bawah. Ada kutub utara sama kutub selatan. Siapa yang bertabiat tak mau puasa, pergi bahagian kutub selatan, malam terus. Tidak, dia kena diukur. Yang ni khilaf di kalangan ulama. Sebahagian daripada mereka kata bagi negara yang jenis siang 24 jam, malam 24 jam, siang 3 bulan, 4 bulan apa semua ni, dia kena tengok waktu Ummul Qura. Itulah waktu Mekah. Ukdurulah, diukur. Sebab Mekah ibu segala bandar, ibu segala kota raya di atas muka bumi ini. Jadi duduk di satu tempat yang tak macam tempat lain, yang tak ada waktu yang cantik 5 waktu semacam kita ni, dia kena ikut waktu Mekah. Satu pandangan para ulama. Satu lagi, tengok dia ni dekat dengan garisan latitude dan longitude ni, dekat dengan negara mana, dia akan ikut waktu tepat. Ini ijtihad para ulama berdasarkan hadis ukdurulah, kena kadarkan, kena buat kiraan yang tepat berkaitan tentang waktu tersebut. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi perbincangan hadis ini. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bertanya lagi tentang hadis ini. Qulna ya Rasulullah, fama sur'atuhu fil ardi? Qala kal ghaifi istadbarathu ar-rih fayati al-qauma fayad'uhum fayukazzibunahu wa yarudduna alayhi qawlahu fayansarifu anhum fatatba'uhu amwaluhum wa yusbihuna laysa bi aydihim syai'. Yang ni dia nak masuk pada benda yang Dajjal buat sepanjang tempoh 40 hari itu. Nawas kata, kami tanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kau khabarkan kepada kami ya Rasulullah, Dajjal turun 40 hari dan dia round habis seluruh muka bumi ini.
Di mana saja ada orang, di mana saja ada manusia, penduduk di situ dia sampai. Kecuali dua tempat yang Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Macam mana juga Dajjal ni bergerak ya Rasulullah? Fama sur'atuhu fil ardi, yang boleh sampai semua tempat di dunia. Bagaimanakah juga kelajuannya yang boleh sampai ni? Nabi jawab, adalah cepat perjalanannya itu seperti hujan yang diterbangkan oleh angin. Kemana sahaja dia pergi, maka cepatlah ianya sampai dan tiba di serata negeri. Perjalanan Dajjal ini dia macam angin yang meniup awan yang membawa hujan. Angin tiup awan tu yang sedang bawa hujan tu, dia cukup laju cuma kita tak terasa. Tuan-tuan pernah main aciligan dengan hujan? Main kejar-kejar sama hujan? Saya biasa sebab saya bawa motor. Kan? Bikers tertal ni biasa ada pengalaman berkejaran sama hujan ni. Bikers tertal. Kan? Saya dengan kawan saya yang bikers ni, kita tengok di belakang hujan datang. Oi, hujan main ni kan? Apa lagi? Speed kita ni, speed bukan main ni, kira habis lah. Meter pun begitu lah. Terus kena juga. Kan? Hujan dia, dia main. Dia akan siram kita dengan. Tadi ni kita berusaha jauh cepat ni dengan kelajuan 110 km sejam, aku boleh sampai milenium daripada ni. Tak sampai. Kita saja sangka kita sampai, tapi tidak. Pergerakan itu. Tapi tak tahulah kalau ada yang ilmu boleh limpas di celah-celah hujan. So dia tak kena. Kan? Dia kata tak apa hujan turun Ustaz, aku boleh limpas. Kalau hujan tu dia turun setitis-setitis tu, dia boleh limpas di celah-celah. Itu hebat. Ilmu tu kena belajar dengan dia lah. Ya. Jadi Nabi kata Dajjal ni bila dia turun, yang dia boleh sampai hatta ke tawa ini, hatta di malam busuk yang dibilang pedalaman sekalipun, dia akan sampai. Kerana pergerakan dia seumpama angin yang meniup hujan tersuf sampai. Jangan lu tanyalah Zam-Zam, adakah Zam punya tikar ke, jet ke apa ke, wallahualam. Tu zaman tu Dajjal. Kalau dalam hadis yang disebut oleh Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang asalnya Nasrani ni sempat bertemu dengan lelaki yang berdakwa kata dia Dajjal ni. Dia sebut kata Dajjal yang kami tengok pada masa tu ya Rasulullah, rajulun azim, seorang lelaki gergasi yang cukup besar. Digambarkan kami tak pernah tengok yang kata nama orang yang besar dia macam tu, gergasi. Tapi besar mana? Wallahualam, tak dapat describekan di dalam hadis. Jadi bila Rasulullah sebutkan dalam perbincangan hadis kita dalam Bahrul Madhi jilid ke-15 ni berkaitan tentang huru hara kiamat, fitnah Dajjal ni istadbarat rih, dia digerakkan oleh angin yang meniupkan hujan. Itu yang berlaku beberapa kes di negeri-negeri yang mengalami kemarau. Mereka buat pembenihan hujan. Ikhtiar manusia ni hebat. Bawa air bergelen-gelen, beribu-ribu gelen, naik ke bahagian berapa ribu kaki di atmosfera sana, disimbahkan air yang beribu-ribu gelen ni untuk melakukan pembenihan awan. Target di tempat-tempat mana? Di bawah tempat yang kemarau di bawah ni, dengan harapan dah jadi hujan dan dah syarat dengan air, nanti dia akan menitiskan hujan. Tahu-tahu angin tiup hujan tu pergi tempat lain. Kita boleh ikhtiar, tapi nak pastikan hujan tu exactly turun tempat tu di luar kemampuan manusia. Manusia boleh plan, boleh fikir sampai ke tahap tu, tapi kerdilnya kita dengan Allah Ta'ala tentuan dalam bab hujan pun kita tak dapat. So semua itu membawa kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Bila Dajjal ini digerakkan seumpama angin yang berlalu,
Dia akan bertemu dengan sesuatu kaum, fayatil qaum, hai sekalian kaum, hendaklah taat sekalian kamu akan perintah. Akulah Tuhan sekalian kamu. Kamu akan mendapat senang sekiranya kamu menurutiku, dan kamu akan susah kalau kamu tidak mengikutiku. Dia sampai di mana-mana tempat, inilah ucapan Dajjal. Dia kata, wahai penduduk Expo, inilah Dajjal yang kamu, inilah Tuhan yang kamu duk sembah selama ni juga. Yang kamu duk sembah sembahyang, taatlah Allah dan sebagainya, ni yang kata Tuhan ni sampai. Saya sebut dulu waktu dia ijtihad dia sebagai Tuhan tu, waktu tu barulah terzahir tulisan ataupun kalimah kufur di dahi. Yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi juga, tulisan kufur itu, hadirin yang dimuliakan Allah, dapat dibaca, dapat difahami oleh orang yang mengingkari Dajjal. Oleh orang yang ingkar Dajjal, orang yang tak percaya kata dia ni Tuhan, orang yang tak percaya kata dia ni Allah yang boleh, yang konon-kononnya Allah ni, dia akan nampak tulisan kafara di dahi tu. Sebab dia ingkar. Walaupun atas dunia dulu dia satu orang yang huruf pun tak kenal, tapi disebabkan keingkarannya terhadap dakwaan Dajjal, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia ni. Dia nampak di dahi Dajjal tu kalimah kufur, maka akhirnya dia tak percaya dan ikut apa yang Dajjal sebut. Sebab daripada awal lagi dia sudah menolak dakwaan Dajjal. Yang ni masih lagi selamat, dia nampak di dahi Dajjal. Bagi orang yang percaya dengan ucapan Dajjal, kata Dajjal ni Tuhan, setelah Dajjal tunjuk beberapa sihir dia, selepas ni kita akan tengok. Yang ni dia tak nampak tulisan kufur itu. Walaupun di atas dunia dia seorang yang paling pandai menulis, yang paling pandai membaca. Allah Ta'ala jadikan macam tu. Selama ni kita membayangkan Dajjal tu muncul, tulis memang di dahinya. Diperjelaskan dalam Bahrul Madhi, dalam Sahih Imam Tirmizi, tulisan itu, kejelasan tulisan itu bergantung kepada manusia yang hidup zaman itu. Yang mana percaya dengan dia, dia tak nampak. Dia tak nampak kalimah kufur. Tapi yang tak beriman dengan dia, yang menolak dakwaan dan pembohongan dia, nampak jelas-jelas kalimah kufur tu. Walaupun di dunia dulu dia satu orang yang tak pandai membaca dan menulis sekalipun. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bentuk hidayah yang Allah Taala bagi kepada penduduk akhir zaman waktu itu. Bila Dajjal ni turun, tuan-tuan, dia akan pergi satu tempat tu, dia kata, berimanlah dengan aku ni Tuhan kamu. Sebab tu nama Dajjal. Tahap pembohongan dia bukan lalang. Setakat orang mengaku kata jadi Nabi, dah wujud dah pun di zaman Rasulullah lagi. Musailamatul Kazzab kahwin dengan Suja dan sebagainya. Dah ada orang yang pembohong besar. Lepas tu lahir lagi 30 Nabi palsu dan sebagainya tu. Wujud lagi pembohong-pembohong akhir zaman. Yang paling bohong ini bila Dajjal tu mengaku kata dia Tuhan. Itu disebut sebagai Dajjal, Kazzab. Maka siapa-siapa yang bila bercakap pembohong, jadi mewarisi sifat Dajjal. 10 patah perkataan dia bercakap, nak percaya satu pun payah, 15 kita kena tolak siap-siap. Ada orang yang macam tu. Jadi yang begini ni tuan-tuan, Kazzab, otai kepada penipu-penipu ni akhir zaman. Sebab dia mengaku kata dia Tuhan. Bahkan dia declare dia boleh buat apa saja. Dia boleh turunkan hujan di tempat tersebut, tumbuh pokok-pokok. Kau tak percaya lagi kata apa Tuhan. Bukan dia buat pun, tapi dia declare tu dia buat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut yang tu semua biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak bagi tak jadi, tapi sengaja Allah Ta'ala bagi jadi untuk menguji keimanan manusia saat itu. Ada orang bersoal, Ustaz, dah tahu benda salah, kenapa Tuhan bagi jadi? Dah tahu benda tu salah, dah tahu tok bomo yang syirik apa semua ni,
berdamping dengan jin, berdamping dengan syaitan. Kan senang Allah Ta'ala daripada awal tak benarkan, tak tunjukkan kehebatan tu. Awal-awal lagi fail, kan orang tak percaya. Tapi kenapa jadi? Dalam surah Al-Buqdah beritahu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang menjadikan al-maut, kematian, kemudian hidup selepas daripada mati itu. Liyabluwakum, untuk Allah Ta'ala nak menguji siapakah yang terlebih baik amalan dia saat itu. Samalah dalam keadaan konteks di akhir zaman, manusia yang berhadapan dengan fitnah Dajjal ini, tuan-tuan, dia berhadapan dengan dakwaan Dajjal yang dakwah itu semua betul. Dia arahkan hujan turun membasahi kawasan yang kering kotak selama 3 tahun itu. Pokok tumbuh saat itu. Bila pokok tumbuh, wa ya'murul arda an tumbita fatumbita, bila diarahkan pokok tumbuh, disuruh berbuah-buah. Fataruhu alaihim sarihatuhum ka atwali ma kanat surat wa amadihi khawasira wa adarlihi duru'a. Sehingga Rasulullah sebut ketika itu bukan setakat pokok saja yang gemuk, pokok saja yang tumbuh subur dengan buah-buahannya, tetapi ketika itu juga di sebelah petangnya pula hidupan daripada biri-biri, daripada lembu, daripada unta-unta menjadi gemuk dan sehat dengan lekasnya, seperti lebih panjang daripada bonggol-bonggol unta. Cepatnya binatang-binatang ni pula pagi ni dia makan rumput-rumput dan tanaman-tanaman yang tumbuh pada pagi hujan tu turun. Binatang-binatang tu makan, kecil kementot saja pada masa tu, kurus kering, minum, makan saja pada pagi tu. Petang ni tuan punya yang melihat barang-barang binatang-binatang tu, tuan-tuan, dia jadi gemuk, dia jadi sihat. Labu susu berisi dengan susu yang penuh dalam tempoh 1 hari. Dalam tempoh 1 kali dia datang pagi dan petang tu, peristiwa ini berlaku. Sebab kenyang dia makan. Dan ketika itulah, tuan-tuan, bertambah-tambahlah orang percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Yang tak ikut apa jadi? Siapa-siapa yang tak mengikut seruan Dajjal ini, sebab ada di kalangan manusia yang masih lagi beriman saat itu, dia bercakap, dia berucap di hadapan Dajjal. Ini antara manusia yang hebat, menyatakan keburukan, menyatakan kebenaran di hadapan seorang yang zalim. Dia sebut, engkau ni Dajjal laknatullah. Tuhan apa mata macam ni? Tuhan apa yang tertulis kalimah kufur di dahinya? Dia sebut, Tuhan apa yang ada sifat kejelekan, sifat cacat, sifat tak sempurna ni? Tuhan kami Allah, Tuhan kami sempurna. Kau ni Dajjal tengok pun tak macam Tuhan. Kamulah bukan seorang yang berkuasa pun, engkau tu kafir, bersifat lemah dan bohong semua yang kau seru tu, wahai Dajjal. Ada yang suruh begitu di hadapan manusia lain saat itu, tuan-tuan. Maka Dajjal bila dengar ada orang mempertikaikan dia, dia tak kata apa. Dia akan fayansarifu anhum, dia akan beredar, meninggalkan kelompok manusia yang tak percaya kepada dia ni. Dan ketika itu fatatba'uhu aqwaluhum wa yusbihuna laysa biaidihim syai'. Waktu dia beralih meninggalkan kampung tersebut, maka akan menurut akan dia oleh harta-harta mereka itu. Daripada emas peraknya, daripada stok makanan dia disimpan dalam stok rumah dia, segala hidupan binatang, kambing, biri-biri, kerbau, lembu, peliharaannya, sampai tak ada apa di rumah dia. Gitu sekali ujian keimanan yang berlaku di zaman Dajjal.
Selepas Dajjal tunjuk kata dia kata dia ni Tuhan apa semua ni, ada yang ikut, ada yang tak ikut. Yang tak ikut berucap di hadapan Dajjal sedemikian rupa, Dajjal tak jawab sepatah. Tapi dia balik. Waktu dia balik itu tuan-tuan, bertuntut di belakang dia kambing-kambing kita. Bertuntut di belakang dia, stok-stok makanan ni dia boleh ikut. Kita bayang tak sampai. Yang duduk dalam tabung makanan kita, bilik makanan kita tu dia ikut sampai tak ada apa di rumah ni. Emas perak yang kita simpan, segala harta yang ada, duit-duit ni akan ikut Dajjal. Tu dia punya ujian saat. Yang tak ikut jadi papa kedana, yang tak ikut jadi susah. Tuan-tuan, ini keadaan akhir zaman yang akan berlaku. Tapi sekarang ni budaya kerja ataupun tindakan yang macam ni ada ke tidak? Hang ikut aku, kamu ikut aku, kamu senang. Kamu tak ikut aku, kamu jaga. Style kerja ataupun tindakan macam Dajjal ni ada? Betul, tengok dalam sejarah apa yang berlaku kepada Iraq sebagai contoh. Bila Amerika Syarikat tutup telaga-telaga minyak, dia tak mau bagi. Bila tak mau bagi, maka diisytiharkan perang teluk saat itu. Akhirnya apa jadi pada Iraq sekarang? Kamu tak mau ikut perintah aku, okey, tak apa. Dia hantar bala tentera, kalah perang. Sekarang ni apa jadi pada Iraq? Segala hasil mahsul negara dia. Apa jadi pada Afghan? Yang dulu ni boleh halau Rusia, gitu kan? Rusia dengan Amerika ni dua seteru yang sentiasa berkelahi, yang senantiasa nak tunjuk hebat di mata dunia. Bila Amerika menawan beberapa negara lain, Rusia juga tawan, cuba untuk tawan Afghan. Tapi dihalau oleh penduduk Rusia yang lebih mahir dengan geografi tempat dia, halau. Balik begitu kan? Bila balik begitu, datang Amerika pula untuk tawan. Tapi bila berlaku pergolakan dalaman di dalam Afghanistan, sama-sama Islam pun bergaduh dan sebagainya, akhirnya mereka tawan dengan mudah. Dan sekarang ni apa jadi pada Afghan? Saya tak kata Amerika tu Dajjal, tapi style kerja dia macam Dajjal. Kamu ikut aku, kamu senang. Tak ikut, apa yang dalam negara kamu akan ikutkan. Kita tak kata dia Dajjal pun. Ada satu kajian Freemason, ada beberapa buah buku yang ditulis oleh Ibnu Yaqub dalam Masrid Publication kalau tak salah. Dia kata cuba tengok $1 Amerika Syarikat, duit $1 Amerika. Tuan-tuan nanti pergi money changer, spend RM4, kata aku nak ambil $1. Dapat itu tuan-tuan tengok. Pada wang $1 Amerika tu dia ada satu lambang piramid. Atas piramid tu ada sebiji mata. Atas piramid tu ada sebiji mata. Apa hal mata ni ada di sini? Kenapa tak 2 biji mata? Dia kata boleh jadi itu adalah unsur-unsur Dajjal yang dimasukkan oleh golongan missionary di dalam mata wang Amerika, nak gambarkan dengan dolar Amerika ni dia boleh conquer pasaran dunia. Dan berlaku pun sekarang. Semua turun naik harga, semua urusan jual beli di peringkat antarabangsa semuanya buy dolar Amerika. Kita tak katakan Amerika itu sebagai Dajjal, tapi cara kerja dia sebiji macam Dajjal. Kamu ikut aku, kamu senang. Kamu tak ikut, jaga. Dan kadang-kadang style yang sama pun berlaku di dalam negara kita. Yang mana ikut, okey, selamat, jalan tar sampai depan rumah kan? Yang mana tak ikut, biarlah terbongkar itu asbab, lantak kamu dah masuk dalam lubang, contoh kan? Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setelah Dajjal ni turunkan hujan dan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tempat itu, tak cukup lagi
Dajjal akan menyuruh bumi, menyuruh keluarkan emas perak. Qala thumma ya'ti al-kharibata fayaqulu lah akhriji kunuzaki fayansarifu minha fayatba'uhu kaya'asi bin nahli. Nabi bersabda lagi, di antara pujian Dajjal yang setakat pokok tumbuh mungkin ada yang tak terliur, kan? Setakat binatang daripada kurus jadi gemuk, ada orang itu biasa-biasa je. Dia kata dia tak ada keperluan apa-apa dengan binatang. Geng-geng penternak, geng-geng apa semua ni teknologi hijau, mungkin maulah. Allah Ta'ala uji dengan yang suka duit harta ni. Allah Ta'ala test pula dengan memberikan kebenaran pada Dajjal. Setelah ini dia berjalan lagi menjajah bumi. Tiada satu kaum pun melainkan dimasuknya. Di dalam dia datang itu, dia menempuhi rumah-rumah yang runtuh, dan dia pun menyeru kepada bumi, akhriji kunuzaki, wahai bumi, tempat rumah yang runtuh ini, keluarkan olehmu, oleh perbendaharaan kamu, daripada emas dan perak. Di dalam itu juga yang ikut Dajjal tadi ni semua pakai ambil apa emas perak yang telah timbul daripada permukaan bumi tersebut. Kalau tadi ni tak terliur dengan benda makan, minuman dan sebagainya, yang ni emas perak timbul daripada permukaan bumi itu. Adakah itu emas perak yang sebenar? Tidak, tuan-tuan. Itu adalah sihir Dajjal yang dibantu oleh syaitan-syaitan dia. Benda tu disanjurkan pandangan itu sehingga nampak jadi macam emas. Jadi gitu. Waktu itu bawa balik emas ni dia, tanggung emas bawa balik. Banyaknya emas yang dimiliki di akhir zaman tu, sehingga emas tu jadi tak ada nilai. Sebab semua pakai ada emas. Emas tu jadi tak ada nilai. Ingat-ingat nak pergi dekat pajak gadai, mau gadai itu emas. Emas macam tiang-tiang, tanggung emas pergi. Contoh di kedai pajak gadai tu pun, maafkan, kami pun ada 10 macam ni, bawa balik. Pokok boleh jadi duit zaman tu tak ada. Dia kata kami pun ni tak tahu nak nilai dah ni, ada 10 macam ni. Tak ada apa dah, bawa balik lah. Waktu tu emas tak ada duit, tak jadi duit, tak ada nilai. Macam musim buah lah, bandingan macam musim buah sekarang. Waktu musim durian, musim tu musim durian, tuan-tuan. Waktu kebun-kebun lain di Merontai tak jadi durian, di mana-mana tak jadi durian, hanya di Kampung Iban, Serudung baru saja jadi durian. Apa jadi pada harga durian pada masa itu? Baiklah tuan-tuan, letak harga berapa pun orang ambil. Bubuhlah nama apa pun, Musang King ke, Musang Tak King ke, Musang Princess Musang ke, kan, Bujang Kaya ke apa ke, orang ambil. RM60 sekilo pun orang ambil. Masa tak ada persaingan, dia saja. Tapi kalau sudah banyak, turun lagi yang Sebatik punya. Pulau Sebatik katanya satu beliau tu tanam 1000 pokok durian. 1000 pokok, semua jenis bakar tu ada. Yang kaya jadi 24, yang Musang King lah apalah semua. 1000 pokok. Kalau 1000 pokok tu berbuah, bengkok kapal-kapal bawa apa dah bawa ke sini. Setengah mati yang mengangkat barang daripada batu tu ke sini. Campur lagi yang Serudung, campur lagi yang Kampung Iban, Merontai apa semua ni. Penuh tu GBSB. Kita lagi ada tanam sikit-sikit di belakang rumah, kita pun bawa di GBSB. Dia kata kami pun ni penuh lah ni. Tumpang lagi di bangunan blok yang nak ada orang itu letak situ supaya jadi simpanan stok. Kita pun bawa berjual di tepi jalan, tak ada siapa nak beli, semua pakai ada. Kita kata belilah, aku jual sekilo 20 sen, kan? Sekilo 20 sen kau jual, datang satu bayar, sekilo 20 sen kau jual, tu di depan sana beliau, dia jual sekilo 10 sen bang. Ya kah? Sekilo 10 sen. Kalau gitu nak kau ambil lah karung-karung ni, bawa balik lah. Aku nak bawa balik pula ni, satu hal lagi duit minyak aku letih simpan di rumah. Kau ambil lah, free of charge. Waktu tu
Waktu tak ada nilai. Benda je tapi tak ada nilai. Tuan-tuan masa bila macam tu. Pernah jadi tak suasana di kampung kita? Bak buah ni. Pernah. Jual kita rasa murah dah tu. Ada lagi memang jual murah pada tu. Kalau gitu kau ambil lah. Aku satu hal lagi nak beli ke rumah ni tak habis lagi ni. Ada lagi yang luruh ini. Last sekali bagi free. Macam itulah emas akhir zaman. Dia keluar ni tuan-tuan, kita cangkul tanah yang ingat nak ambil ubi. Tarik. Oi, jongkong emas. Waktu tu bukan lagi memang jadi harta kita. Kalau emas itu dijumpa di kampung Pening Lalat, boleh jadi itu harta Ahmad Albab yang punya. Kalau itu harta di kampung Pening Lalat. Kalau jumpa di Batu Payung, jumpa di terowong Merontai sana, orang kata itu harta karun. Karun mana? Sedangkan itu harta Dr. Yamamoto punya, Jenderal Takada punya, kan? Tapi kita kata ini harta karun yang punya. Satu je, bila harta tu di kampung Pening Lalat, dalam gua tu itu harta Ahmad Albab yang punya. Zaman akhir zaman, tuan-tuan, emas tu dia timbul, subhanallah. Tapi jadi tak ada nilai zaman tu. Sehingga pencuri emas, orang yang di dunia dulu mencuri, dia kata, kalau aku tunggulah sekejap sampai saat sekarang ni, kaya dah aku, dia kata. Ada orang yang pernah kena potong tangan sebab dulu ni mencuri, dia kata, kalau dulu ni aku tak mencuri, tunggu saat sekarang ni masih ada lagi tangan tu, dia kata. Seorang anak yang bergaduh, yang putus silaturahim dengan mak gara-gara emas pusaka, dia kata, kalau dulu ni aku tak bergaduh dengan mak pasal surat rantai, aku tunggu saat ni, kata bawa balik emas pakai gerobak. Dia kata, aku takkan jadi anak derhaka. Tapi tak boleh dah nak balik zaman tu, sebab dia dah lakukan satu kesalahan. Akhir zaman ni, mau tak mau, emas tu dapat. Tambah pula Dajjal uji, seru bumi, keluarkan segala hasil mahsul yang subhanallah, tuan-tuan. Ketika itu, orang yang nak kepada wang dan sebagainya ni, dia kata inilah ikut yang. Dia tak baca yang dia nak pergi kedai-kedai, dia nak tolak tu. Dia tengok depan mata, dia kan ambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dajjal membunuh orang muda, kemudian dihidupkannya semula. Bila dia pergi satu kaum, bergerak daripada satu negeri ke satu negeri, sampai hampir-hampir dengan Madinah Al-Munawwarah. Bila dia terus nak masuk, tiba-tiba ada malaikatnya. Ini kisah. Malaikat dah siap siaga dengan pedang-pedang yang terhunus. Maka Dajjal takut untuk masuk. Ini kata bukti, kata Dajjal bukan Tuhan. Bagi orang yang berfikir, kalau betul dia Tuhan, nak takut apa dengan malaikat? Tiup itu saja dah bergulung dah para malaikat, kan? Tapi dia sendiri pun tak boleh berhadapan dengan Dajjal. Dan segala keistimewaan yang tadi-tadi ni, semua tu bukan dia buat. Semua tu adalah sihir dia. Itu pun diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah ketika dia berada di luar Madinah tu, tuan-tuan, dia dengar satu orang yang menyeru dan mengatakan bahawa inilah pembohong, inilah orang yang melakukan pembohongan seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Rasul kita. Waktu itu, thumma yad'u rajulan syabban mumtali'an syababan fayadribuhu bisayfi fayaqta'uhu jazlataini thumma yad'uhu fayuqbilu yatahallalu wajhuhu yadhhak. Kemudian bila Dajjal turun saja tak sampai Madinah tu, dia tengok seorang lelaki muda, kemudian disuruh lelaki muda ni mengaku kata dia Tuhan. Lelaki muda ni enggan bantah lawan cakap Dajjal. Akhirnya Dajjal penggal dia, Dajjal belah dia dengan dua belahan, dilempar sejauh-jauh lemparan. Akhirnya diseru balik. Budak-budak ini bersambung di hadapan manusia yang melihat peristiwa itu. Dia belah dua, dia lempar, lepas tu bersambung.
Bangkit yang tadi ni mati itu belah dua ni bangkit, kemudian berseri-seri wajahnya, yadhhak, ketawa di depan yang duduk. Kau nak kata sakit ke apa ke apa ke, ketawa. Boleh jadi begitu. Kemudian Dajjal tanya kepada lelaki yang ketawa, "Hai lelaki, tadi ni aku belah kau jadi dua. Aku lempar kiri dan kanan. Lepas tu sekarang kau bersambung. Apa pandangan? Hebat tak? Tak jadi Tuhan kau ini?" Dia tanya lelaki itu. Apa jawab lelaki ini, tuan-tuan? "Demi Allah, tidaklah engkau tu lebih pandai daripada aku pada hari ini." Dia ucapkan lagi, "Hai sekalian manusia, tiada terbunuhnya seseorang kemudian daripada aku ini. Inilah Dajjal yang pembohong. Sesiapa yang taat akan dia, maka ia berkekalan di dalam neraka. Dan siapa yang tidak menurut akan dia, orang ini kekal di dalam syurga." Laki yang ketawa tadi rupanya dia memperlekeh-lekehkan tindakan Dajjal. Dia kata, "Tak ada siapa pun boleh kasih mati kita ni, melainkan izin Allah." Dia kata, lepas ni siapa pun tidak akan dibunuh oleh Dajjal melainkan dengan izin Allah, bukan dengan sebab Dajjal. Siapa yang percaya dengan Dajjal, lingkuplah kamu di hari akhir. Siapa yang tak percaya, yang bantah dakwaan Dajjal, dia akan kekal dan selamat di alam syurga. Lagi disebut di hadapan masyarakat yang ketiga. Kemudian ketika itulah barulah Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke muka bumi. Fabainama huwa kadzalik idh habata Isa bin Maryam alaihissalam bi syarqi Damsyq 'inda al-manarati al-bayda baina mahrudaitaini wadi'an yadayhi ala ajnihati malakain idza taqta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumman kal-lu'li. Dia cerita tentang waktu dah nak habis dah tempoh Dajjal, Isa alaihissalam akan turun. Nabi Isa turun di mana, tuan-tuan? Nabi dah bagi tahu siap-siap. Nabi bagi tahu Nabi Isa akan turun di sebelah timur negeri Damsyq ataupun Syria sekarang. Yang huruf Syria, Damsyq itu ibu kota Syria. Nabi bagi tahu Sayyidina Isa AS akan turun di Al-Manaratil Bayda, menara putih di sebelah timur negeri Damsyq. Sekarang ni orang di Syria dah kenal pasti dah masjid yang dikhabarkan. Memang putih pun masjid. Menara dia pun putih. Jadi bukan menara Masjid Kausar lah. Masjid Kausar kita dia hijau di atas. Lagipun dia sebut terang-terang Damsyq. Dia sebut terang-terang Damsyq dia bilang. Walaupun ada sebahagian kepercayaan masyarakat kita, dia bilang terutama pada pagi hari raya, ya, pagi hari raya, dia kata kalau imam tu khutbah Jumaat, itu berkat turun dengan tutup imam. Tambah-tambah pula Masjid Kausar ni tinggi. Saya kenal dah dia sebut ni kan, hari raya, raya haji ke raya puasa tahun tu kan, waktu tu pula heboh wabak Koksaki kan. Orang ni datang peluk cium saya ni. Saya bila khutbah saya berkeringat, tuan-tuan. Noh ni ingat basah tegak-tegak ni. Datang haji-haji pun semua ni cium. Mak pak saya tak pernah cium saya macam tu. Ni pipi dengan janggut yang tajam-tajam ni, aduh kenapa tahan sejarah kan. Ada yang ambil peluh ni, kering peluh saya. Kering peluh saya dia ambil begini. Di sini 2 tahun lepas. Sungguh Haji, saya pun heran apa pasal ni. Saya biasa juga khutbah Jumaat minggu-minggu, tapi tak ada pengalaman tu. Dia kata, Ustaz, hari Jumaat, hari raya, dia kata lain. Hari Jumaat ni, hari raya ni, dia bilang malaikat turun. Dan dia akan turun bersama-sama dengan Tok Khatib yang turun daripada mimbar. Tu yang kita tak nak sampai keluar pintu tu, mau terkam lah tu.
Dia sangka kita turun tu dia kata siapa yang boleh peluk ustaz ni pertama kali memang itu malaikat bersebati dah dengan dia. Kan? Tuan-tuan ingat Haji siapa dulu imam dulu tinggal Semarak? Dah. Haji Muhammad. Haji Mak Syekh. Tu Haji Mak Syekh. Cuma saya tak ada pengalaman seumpama tu Haji Mak Syekh, sebab tu Haji Mak Syekh dia satu orang tua. Kemudian bertuatakan macam Arab, nama dia pun Muhammad Syekh. Yang ni lagi dilihat aura dengan janggut putih dia apa semua. Yang ni sampai koyak apa cuba. Koyak apa poket ni. Dia pun tak sedar. Balik rumah, pak mana poket? Ya ke? Hilang dah. Waktu orang peluk-peluk tu sempat lagi sesak. Tak tahulah apa kepercayaan dia. Ni kacau masyarakat kita. Dia duk sangka turun di menara, di kubah apa semua ni, turun pergi kepada khatib. Nasib baik tak Nabi Isa tak turun di tawa pun tidak jenuh. Jenuh dah Nabi Isa habis pakai darat apa. Kan? Bayangkan orang tawar ni kata, Nabi Isa turun di Masjid Kausar, kau tengok tiang dah standby dah. Kan kita tunggu satu hari tu. Ayo kita pakai peluk cium dia pakai darat apa. Kan? Padahallah Nabi Isa turun di Damsyik sebab orang sana tak fikir macam tu. Malah orang sini. Itulah pengalaman satu. Cuma satu yang saya bimbang, kena wabak kok sakit habislah. Kan? Tapi rahmat Allah. Yang kata rahmat Allah ni kita hukum silaturahim, kita jaga hubungan apa semua ni. Waktu tu memang orang cakap nak semayang raya pun ada orang kempen tak payah pergi. Sebab ini wabak dia tak boleh berjumpa orang. Asal bersalam saja, asal ada keringat ke apa boleh berjangkit waktu tu. Kan? Tapi semua tu nak begitu, penyakit apa semua ni mereka dan berjangkit dengan kebenaran dan izin pada Allah. Tuhan tak izin tak apa. Jadi Nabi Isa turun, saya akhirkan dengan hadis ini. Nabi Isa turun di Manaratil Bayda, di menara putih di masjid sebelah timur Damsyik. Dia turun dengan memakai dua kain yang bercelup dengan al-waras dan juga za'faran. Ini sejenis haruman. Nabi Isa itu turun dengan pakaian yang telah harum semerbak. Hal keadaannya meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat yang membawa dia turun itu. Nanti ada bayang pula dia turun macam mana. Daripada tiang tinggi itu berkakai turun ke apa ke, kan? Atau macam bomba ke apa ke, dia turun dengan malaikat. Sama ada nampak malaikat tu atau tidak, wallahu a'lam. Cuma Nabi sebut dia turun tu dia menunggangi malaikat. Bukan kata buk turun supaya Mr. Bean turun tu. Kan? Tuan-tuan tengok Mr. Bean, kenapa dia telengong-telengong? Tengok Mr. Bean. Telengong-telengong itu Mr. Bean. Sebab apa? Ada orang cakap, cuba tu Ustaz tengok waktu dia mula-mula buka rancangan Mr. Bean. Dia jatuh. Bila dia jatuh, kepala dia kena di aspal. Jatuh. Jadi dia ada masalah saraf otak sikit. Tu yang dia gila-gila sikit. Macam betul juga. Kan? Tapi jangan dianggap pula apa nama Nabi tu dia turun jatuh tu tidak. Dia turun tu cantik dengan bi ajni hatai al malaikah. Dia turun dengan sayap malaikat, turun bawah mendarat dengan selamat, berseri-seri mukanya tuan-tuan. Bila dia menunduk kepala, titik rupa peluh tu. Bila Nabi tunduk tu nampak titik-titik peluh di wajah Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila diangkat kepala, turun daripadanya apa peluh tadi turun, dan kelihatan peluhnya seperti biji-biji mutiara. Tu Nabi Isa. Bila jumpa yang macam tu Nabi Isa dah turun dah di Damsyik. Ketika itu dengar kata Nabi Isa turun, Imam Mahdi pun serahkan kekuasaan dia kepada semua. Dajjal pun tahu kata Nabi Isa dah turun. Waktu tu dia cuba elak-elak apa semua. Bertemu juga dengan Nabi Isa di Masjid Al-Aqsa, dan akhirnya Dajjal dibunuh di situ. Jadi saya akhirkan perbincangan ini setelah Nabi Allah Isa alaihissalam membunuh Dajjal di Masjid Al-Aqsa itu, disebutkan di Babul Lud. Dajjal ini dia jumpa dengan Nabi Isa di sebuah kampung namanya Babul Lud.
apabila dilihatnya Nabi Isa, takutlah ia langsung lari, maka diusir oleh Nabi Isa, kejar ubud Dajjal ni sampai dapat bunuh juga. Kata Nawas bin Sam'an, fayalbathu kadzalika ma Allah, maka tinggallah Nabi Isa alaihissalam duduk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dengan izin Allah. Ada kesempatan kita akan sambung balik bicara ni, berapa lama Nabi Isa duduk dan sebagainya. Bab Lud'i pun ada kajian menarik yang dilakukan oleh orang Yahudi. Setengah fakta menyatakan bab Lud'i adalah airport yang ada di Israel sekarang. Tempat tu dibuat sebagai airport. Wallahu alam lah sejauh mana kebenaran itu. Sebab nak bagi tahu orang Yahudi apa semua ni, dalam bab Dajjal apa semua ni, banyak hadis Nabi pasal Dajjal dia percaya. Dia lebih percaya. Tahap kepercayaannya pada hadis-hadis akhir zaman ni cukup tinggi. Bukti dia sanggup tanam pokok warqat di tengah-tengah medan ataupun kawasan di Palestin sana tu. Ada medan-medan yang ditanam dengan syajaratil gharqad. Sebab dia percaya satu hadis Rasulullah, Nabi sebut waktu Nabi Isa dah berjaya bunuh Dajjal, nombor 2 yang dia akan cari geng-geng Yahudi. Dia akan bubut kejar tentera-tentera Yahudi ini, paksa untuk masuk Islam. Waktu itu paksa. Sekarang ni bagi pilihan, la ikraha fid din, tapi syariat zaman tu paksa. Bagi kata 2, kau nak Islam tak Islam? Tak Islam aku bunuh. Waktu ni kemenangan Islam berleluasa. Bila Yahudi takut jumpa Nabi Isa ni, dia lari bertapuk belakang batu bercakap, ni Ta'ala, ni mai sini. Yahudi belakang aku, bunuh dia. Tuan-tuan, hati Yahudi dengan hadis ni kata mati. Nak ada tempat nak bertapuk, batu tolong bercakap, bagi tahu kedudukan dia ni. Tak payah pakai GPS, tak payah pakai terma ke apa ke, dia boleh tahu di mana Yahudi bertapuk. Datang pakai tembak. Sampai hadis yang berikutnya bagi tahu, illa syajaratil gharqad, melainkan sebuah pohon namanya gharqad. Pohon berduri macam mana tak ada di taman tebel ni, tak ada di taman awam muibah ni, tak ada. Jadi sana saja dia tanam. Dia tanam ni tuan-tuan, Yahudi percaya. Dia kata ni spesies gharqad, kajian botani dia kata pokok ni yang tolong Yahudi tak cakap, tak beritahu. Dia percaya, dia tanam banyak. Kita saja yang tak ni bercakap. 2 minggu datang jumpa dia sembang pelik-pelik, dia kata kamu datang dah minggu depan Ustaz Nazri. Jadi tuan-tuan jangan miss kan, saya ni ganti ya. Tapi saya berdasarkan apa yang dikemukakan dalam Bahrul Madhi jilid ke-15 bab fitnah. Kita boleh dapat buku ni Fadika dengan harga RM38.50. Bab yang kita bicara tadi ni pada bab 23. Bab yang ke fitnah Dajjal. Bab yang ke-52 yang tuan-tuan boleh rujuk. Jadi sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.